warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung kuliah kita yang seterusnya. Pada petang ini pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkenaan dengan al-ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab ikhlas dan juga menghadirkan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Cumanya sekadar saya nak kepastian bahawa semua yang ada bersama pada petang ni boleh dengar suara saya, boleh dengar dengan jelas, boleh visual, audio okey. Kalau clear semua, tulis je dekat ruangan chat Alhamdulillah. Boleh tak? Sambil sebut di mulut masing-masing. Tak payah buka mic. Di tempat masing-masing, respon Alhamdulillah. Orang ramai tu tulis tu. Kak Mahiran, Norinon, Haslina, Kak Rahayu, Jun, Ismail, Omar, Zainal, Muhammad Isa, Abang Din. Alhamdulillah. Okey. Sabariyah, Sa'diyah, Hazlina. Okey, Alhamdulillah. Latifah, Harziah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Sebut di mulut sambil tulis. Maknanya kita sebut, kita dapat pahala dah. Zikir, pahala zikrullah. Okey. Jadi petang ni masing-masing dah ada kitab masing-masing ke? Dah ada kitab masing-masing. Dah ada kitab, boleh buka kitab. Hadis yang keempat dalam bab al-ikhlas. Nak buka kamera boleh, tak nak buka pun tak apa. Mana-mana yang selesa. Nak duduk atas sofa boleh. Sambil baring ada tak petang ni? Sambil baring ni. Petang ni ada tak sambil baring? Tak ada kot. Kan? Dan boleh juga sama-sama kita bantu penganjur untuk kita buat pahala. Link Zoom tu dengan poster kuliah petang ni kita forwardkan kepada grup-grup WhatsApp, pada kawan-kawan, taman perumahan kita, jom majlis ilmu. Jadi kita forwardkan link Zoom ini. Atau usaha kita forward, ada 2 orang masuk, sama-sama kita berkongsi pahala insya-Allah. Hadis yang keempat. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Jumpa tak? Jumpa Okey. Buku baru ni tak jumpa lah Ustaz. Buku baru. Mana buku mana tengok? Yang mana? Tak apa, gini. Bab 1, pergi ke bab 1, cari hadis nombor 4. Jumpa tak? Pergi ke bab pertama. Bab pertama tu bab ikhlas dan semua perkataan, perbuatan, amal zahir dan batin. Kalau yang sama dengan saya, muka surat 6. Kalau yang cetakan sama dengan saya ni, muka surat 6. Hadis yang keempat, bab pertama. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Perasan tak yang bahasa Arab, kalau buku dengan saya ni yang garis yang bahasa Arab dia, yang first line ni, yang kat hujung ni, radhiyallahu anhuma. Jumpa tak? Huma. Jumpa. Jumpa tak? Radhiyallahu anhuma. Saya baca balik. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma.
Muka surat 5. Saya punya muka surat 5. Okey. Tak apa. Hadis yang keempat. Yang penting sekarang kita nak masuk dah. Okey. Ya. Kita jumpa perkataan radhiyallahu anhuma. Okey, jumpa okey. Biasa kita dengar radhiyallahu Oh. hu atau radhiyallahu anhum. Kenapa radhiyallahu anhuma? Siapa tahu? Faris, jawab Faris. 2 Two person. riwayatnya 2 orang. Dua orang. Mana 2 orang? Mana 2 orang dalam ni? Dengan ayah dia. Ya, betul. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir tu sahabat Nabi, ayahnya Abdullah pun sahabat Nabi. Dalam bahasa Arab beza dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia ada singular, dia ada plural. Sehingga singular, plural, satu dan banyak. Bahasa Arab dia ada singular yang disebut mufrad, satu. 2 disebut musanna. Yang ketiga baru disebut jamak. Jamak ni plural. Jadi mufrad ataupun singularnya hu. Bila 2 musanna dia jadi huma. Bila plural dia akan jadi hum. Boleh jelas tak maksud saya ni ya? Macam kita salat jenazah. Allahumma ighfir Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rus Aniza dalam kitab cetakan saya qala radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu Jabir dengan ayah dia memang sahabiyan. Jabir dengan ayah dia adalah sahabat. Jadi sebab tu radhiyallahu anhuma. Norinon. Huma ni boleh 2 perempuan dan 2 lelaki. Ya. Huma 2 lelaki pun boleh. 2 perempuan pun boleh. Seorang lelaki, seorang perempuan pun boleh. Semuanya huma. Kalau plural, hum. Sebab tu siapa yang pengalaman salat jenazah di Masjidil Haram di Mekah sebab biasanya ramai jenazah laki perempuan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab dia plural. Okeylah, tak apalah. Cuma saya nak supaya kita take note sikit kenapa radhiyallahu anhuma. Sambung. Qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dia berkata apa? Kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Perang apa ni? Perang Tabuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Dan ini adalah peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabuk ni jauh dari Madinah. Tabuk dia jauh dari Madinah. Dan ketika perang Tabuk ini berlaku musim panas. Adalah jaraknya jauh, panas. Nanti kita akan jumpa bab taubat, nanti ada satu kisah menarik. Kisah taubat Ka'ab bin Malik yang tidak join perang Tabuk ini tanpa alasan syar'i. Tak apa. Jadi Jabir cerita, kami bersama Nabi dalam peperangan Tabuk. Baginda bersabda. Ini poinnya. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki
yang kamu semua tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi ada bersama memperolehi pahala, tertahan sakit. Dalam satu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu berkongsi denganmu dalam pahalanya. Riwayat Imam Muslim. Di mana saja kamu berjalan, sama ada mendaki atau menurun, mereka tetap berkongsi pahala denganmu dalam pahala. Kerana kesungguhan niat, sedang mereka tertahan oleh uzur. Demikian pengaruh niat. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi SAW cerita, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kita ni, kamu ni, sesungguhnya kita ni pergi perang Tabuk, kita naik bukit, kita turun bukit, kita redah lembah, kita panas, kita berjalan, kita buat persiapan, kita pergi perang. Rasulullah kata adanya orang, mereka berada di Madinah, kita duduk naik turun bukit. Tetapi mereka yang berada di Madinah itu, mereka berkongsi pahala dengan kita. Mereka dapat pahala yang sama dengan kita. Sebab apa? Mereka nak sangat join kita. Niat mereka tu nak sangat join kita. Tetapi mereka terhalang disebabkan sakit. Dalam riwayat yang sebut, melainkan terhalang disebabkan mereka uzur. Kita nak turun bukit, dia orang duduk kat Madinah, tak join pun kita, dapat pahala sama. Boleh dengar tak suara saya? Sebab ada di tulis internet ada. Okey, jelas Okey. Jadi di sini menunjukkan bahawa betapa besarnya peranan niat. Contoh paling mudah nak fahamlah. Contoh paling mudah. Petani kita buat kelas. Ada di kalangan kita dia nak join sangat petani. Tapi telefon dia tak ada kredit. Tak ada kredit boleh tengok tak Zoom? Kalau handphone tak ada kredit, boleh tengok Zoom tak? Boleh masuk tak? Tak boleh ya? Tu yang lempar tu. Maknanya kalau dia tak ada kredit, memang dia tak boleh join kan? Tak ada line wifi, tak ada kredit. Ataupun dia kebetulan hari ni dia dalam highway, dalam perjalanan. Jadi line tak molek. Adanya orang-orang yang nak menyertai kelas petang ni, tapi handphonenya dah habis kredit, ataupun tak ada line, ataupun dia sakit. Dia uzur, sakit mata, sakit telinga, tak boleh ikut kelas. Nak sangat join. Memang dia set dah dalam kepala, aku tiap-tiap hari Khamis petang memang aku nak ikut kelas. Ada di kalangan mereka sedang sakit, ataupun na'udzubillah, mungkin ada yang biasa ikut kelas kita ni, mungkin biasa ikut kelas, Allah Ta'ala uji positif COVID ke, berada di tempat kuarantin, tak boleh nak cah bateri telefon, tak boleh nak ikut kelas. Hati mereka nak sangat join. Allah, petang Khamis ni ada kelas, tapi aku tak boleh join. Handphone rosak. Everyone. Habis bateri, Faris kata. Faris macam ada pengalaman je, bateri habis. Tengah duduk ikut kuliah, bateri habis. Nak sangat je. Allah, charger tak ada pula. Boleh share kredit. Bagus grup ni memang bagus ahli grup ni. Siap nak share kredit. Memang pemurah. Barakallahu fikum. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu satu kaedah bahawa Imam Nawawi bawa hadis ini dalam bab niat supaya kita faham kuatnya pengaruh niat. Macam kita lah juga hari ni nak orang lelaki nak tak pergi sembahyang Jumaat. Orang lelaki berapa lama dah tak sembahyang Jumaat? Berapa lama dah? Dalam hati rindunya nak pergi sembahyang Jumaat. Saya sendiri rindunya nak pergi khutbah Jumaat. Lama mana dah tak khutbah. Kita biasa tiap-tiap minggu khutbah. Jadi Allah lama. Kita rindu nak khutbah. Nak kuliah. Amanya tak kuliah di masjid.
boleh tengok orang. So ni, Faris, salam je, salam. Salam. Nak salam pun tak boleh, dia main gini je. Kalau kat masjid kita boleh salam, boleh sembahyang tahiyatul masjid. Nak sangat. Tapi terhalang disebabkan uzur. Ini uzur lah. Wabak yang sedang berlaku ini. Allah tahu niat kita masing-masing. Nak pergi kuliah kat masjid. Tapi sekarang lagi seronok kuliah online dah pula. Bila kuliah online ni, biasa kalau kuliah di masjid, habis kuliah sembahyang isyak, lepas isyak tu nak boleh sampai rumah 1 jam. Balik-balik kadang-kadang anak tidur dah. Isteri tidur dah kalau tempat jauh sikit. Sekarang kuliah online, habis kuliah turun bawah, settle. Boleh lagi main dengan anak-anak. Subhanallah. Ini antara hikmah lah, kita kata hikmah apa ni orang panggil hikmah COVID ni. Tak apalah tu. Tapi kita nak beritahu ada orang niat. Betul Kak Rahimah, jimat masa. Tapi begitulah kekuatan kita, niat kita. Pasang niat. Yang ada petang ni pasang niat. Aku dah beli kitab Riyadhus Salihin. Niat aku nak mengaji kitab ni sampai khatam. Pasang niat. Nak belajar. Ya Allah beri kekuatan sebelum aku meninggal, sebelum aku habiskan nyawa, aku boleh belajar hadis-hadis Nabi ni. Pasang niat, tak nak ponteng. Tapi ada masa kita tak tahu. Sampai masa betul lah petang kami ada keuzuran, ada tetamu datang. Kau buat macam mana? Besan. Lama besan tak jumpa, baru boleh rentas negeri. Alah, besan pun rindu besan. Alhamdulillah. Jadi ini kelebihan niat. Allahu Akbar. Dan banyak lagi ada di kalangan kita, barangkali Allah Ta'ala bagi rezeki dia lebih, tiap-tiap tahun dia displaykan diri dia, tiap-tiap tahun pergi umrah. Ada orang tiap-tiap kali Ramadan dia pergi umrah. Allahu Akbar. Saya ada kenal seorang pakcik tu kat Petaling Jaya, dia dengan isteri dia tiap-tiap tahun Ramadan memang di Mekah. Lepas raya kedua baru dia balik. Dia bagi tahu kat anak menantu dia, kau orang nak suruh abah tolong jaga cucu ke apa ke sepanjang tahun, boleh. Nak suruh abah jaga cucu, nak buat apa, dia pencen dah. Kecuali Ramadan. Ramadan kau orang jangan ganggu abah. Dia dan isteri dia akan ke Mekah. Raya kedua, raya ketiga baru dia balik. Tapi baru ni cakap baru ni kata ustaz tak boleh pergi ke Mekah tahun ni, rindu Mekah. Dah selalu. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala tahu. Dia dah simpan duit, dia nak pergi sangat, maka dia dapat pahala. Okeylah kalau macam tu ustaz. Sekarang saya nak niat. Saya nak datang kelas tiap-tiap minggu. Nanti minggu depan saya nak goreng-goreng ikan, saya nak pergi siram pokok bunga. Saya dapat pahala tak ustaz? Saya dah niat sekarang nak masuk kelas tiap-tiap minggu, tapi minggu depan saya pergi shopping. Minggu depan saya tengok drama. Ustaz katakan dah dapat. Yang dapat tu dia niat betul nak buat, tapi dia terhalang disebabkan uzur. Uzur tu pelbagailah. Sama ada dia sakit, sama ada handphone dia sakit, sama ada line internet dia sakit, gitu. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima lebih kurang makna dia. Kita baca. Tadi riwayat Muslim. Ni riwayat Imam Bukhari pula. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sha'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Ni riwayat Al-Bukhari. Makna hadis ni riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, sahih kedua-duanya. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, daripada Jabir bin Abdullah, yakni daripada Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kembali dari perang Tabuk. Kita balik dari perang Tabuk. Anas cerita.
Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Kita tidak menempuh suatu dusun ataupun lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita. Mereka itu terhalang oleh uzur kerana niat yang sungguh-sungguh ingin mengikut berjihad, tetapi terhalang oleh keadaan yang memaksa mereka harus tinggal. Maka Allah berkenan dengan kurnia-Nya memberi kepada mereka pahala yang sama dengan orang-orang yang pergi berjuang di medan pertempuran. Demikianlah kurnia Allah yang tiada terbatas. Ada seorang sahabat Nabi yang begitu masyhur, tukang azan. Apa nama sahabat Nabi tukang azan? Selain daripada Bilal. Soalan kita suspense sikit. Siapa tukang azan selain Bilal? Bilal tu memang glamour dah. Selain Bilal bin Rabah. Aywa. Ya Faris. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta. Dia buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni dia buta. Bila turun ayat Al-Quran, la yastawil qa'idun, tidak sama orang yang duduk di Madinah dengan orang yang pergi berperang, tidak sama fadilat. Abdullah ibnu Ummi Maktum kata, saya nak pergi Rasulullah tapi saya buta. Dan sambung turun ayat Quran, sambung ghairu ulid darar, selain daripada orang yang ada uzur. Maknanya orang yang ada uzur, dia buta, dia nak sangat pergi berperang tapi tak lagi. Maka dia mendapat pahala yang sama. Tapi Abdullah ibnu Ummi Maktum ni, betapa semangatnya dia nak pergi berjihad. Dia kata, saya nak pergi juga. Saya nak pergi juga. Biarlah saya buta pun. Saya tukang pegang bendera. Dia kata, kamu jangan bimbang. Aku takkan lari dari medan perang. Sebab aku buta. Aku tak boleh lari. Andai dia. Naknya dia join perang. Mempertahankan Islam. Naknya dia ada saham untuk Islam. Jadi dia kata, aku nak pergi juga. Aku akan pegang bendera. Aku nak pegang bendera. Jadi, kamu jangan bimbang. Beritahu je aku duduk kat mana. Aku duduk situ lah. Cokoh. Cokoh. Tahu cokoh? Cokoh ni maksudnya bercokoh. Kan? Maknanya dia duduk tak gerak gitu. Dia kata, saya buta. Tuan tak akan tahu. Saya tak akan lari sebab saya buta. Ini Abdullah ibnu Ummi Maktum. Duduk tegak. Jadi betul malu kita dengan para sahabat Nabi ni. Sedangkan dia tu uzur. Dia tu buta. Tak apa kalau tak pergi. Tetapi betapa kuatnya jiwa dia. Dan secara umumnya, berdasarkan dua hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita faham bahawa orang yang bersungguh nak buat satu-satu kebaikan, dia ada niat, kemudian dia terhalang. Nak perginya masjid Ustaz, tapi sakit lutut sekarang Ustaz. Sakit lutut. Nak duduknya dalam kelas Ustaz, nak ambil nota, tapi duduk kat kursi ni letih Ustaz. Acik baring ni tengok Ustaz ni sebab tu tutup kamera. Tak apa. Yang baring tutup kamera tu tak apa. Tapi ada masa tak boleh nak join langsung. Sebab tak apa sihat. Ini kepala Allah tahu. Sebab itulah kita masa sihat ni buatlah. Selama masa sihat ni hadirlah majlis ilmu. Kita tak tahu sampai masa hati mata tak nampak, telinga tak nak dengar dah. Masa tu kita teringat kita buat kuliah online ni. Nak sangat join tapi Allah mata tak nampak dah Ustaz. Telinga pun tak apa nak dengar dah. Masa tu pahala berjalan. Itu dia panggil passive income. Allah. Mereka bercakap about investment. Kita kena pandai invest supaya ada passive income. Ini masa duit banyak belilah rumah, beli shop lot.
supaya nanti kita pencen ada passive income masuk. Tiba-tiba COVID datang. Tenant tak bayar sewa pula. Allah. Ni kepala. Sebaik ada moratorium, boleh bernafaslah sikit dalam lumpur. Bernafas dalam lumpur. Okey. Jadi kita katakan bahawa ini passive income. Masa sihat, masa mata okey, telinga okey, ikutlah kelas ni. Nak pergi masjid tak boleh dah. Dapat pahala niat nak pergi masjid. Sekarang ada kelas online, join. Terhalang sampai masa uzur, pahala berjalan. Okey. Selesai hadis keempat dan kelima. Sebelum saya masuk hadis yang keenam, masih lagi bab niat, tapi cerita lain dah. Ada soalan tak nak tanya tentang dua hadis ni? Boleh, nak buka mic tanya boleh. Nak tanya kat soalan bertulis pun boleh. Ada tak? Yang berkait dengan dua hadis ni dulu. Tak ada? Tak ada? Ustaz. Kan yang pernah tabu tu kan ada yang dalam surah At-Taubah tu yang golongan yang dia menangis, dia termasuk juga ke Ustaz? Yang dia nak join tapi Rasulullah sebut dia tak ada dia tak ada bekalan sebab kan ada orang susah kan, tapi dia nak join juga. Meski dia tak dapat, dia menangis kan, tapi tak dapat join. Dia termasuk. Allahu Akbar. Ada di kalangan yang betul. Bagus soalan Faris tu. Dia bila perang ada di kalangan sahabat yang support, ada yang pergi tapi masing-masing kena ada unta ataupun kuda, kenderaan. Tabuk ni jauh dari Madinah. Lebih kurang 14 marhalah. Kita boleh jamak semayang kalau 2 marhalah. 2 marhalah sekitar, kita ambil lah tengah-tengah, 90 km. 2 marhalah. Kalau 14 marhalah, makna 90 darab 7. 9 darab 7 berapa? Faris? 63? 630. Ha? 630 km. Jarak Tabuk. Jauh. Jadi, lebih kuranglah. Approximately. Lebih kurang. Jarak itu jauh. Jadi, nak pergi perang Tabuk ni perlu kenderaan, perlu unta, perlu cukup bekalan makanan. Adanya orang-orang miskin yang tak dapat nak join sebab tak cukup kelengkapan. Dan ada orang yang ada duit, dia boleh bagi. Dia tak boleh pergi perang, dia bagi duit. Dia tak boleh, macam kita sekarang, ada orang yang sponsor kitab kat sahabat-sahabat, dia sponsor Al-Quran. Alhamdulillah, ini cara dia. Tapi ada di kalangan sahabat yang miskin. Allah, aku nak pergi pun tak boleh, unta pun tak ada, duit pun tak ada. Nak sangat. Tapi tak ada apa yang aku boleh sumbangkan. Lalu mereka pun menangis je. Allahu Akbar. Ini ada di kalangan mereka. Dan moga-moga mereka ni pun termasuk di kalangan orang yang uzur tak boleh menyertai kerana tidak ada kemampuan kelengkapan tadi. Wallahu a'lam. Kita masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Faris baca sekali. Yang Arab ke yang terjemah? Yang Arab. Allah. Wa'an Abi Yazid makna Ibni Yazid Ibni Akhnas radhiyallahu anhum. Wa huwa abuhu wa jadduhu wa abuhu wajadduhu sahabiyyun qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت والله ما إياك. Siapa yang kitab dia wallahu kena tukar wallahi. Demi Allah. Wallahi ma iyyaka aradtu. Okey, sambung. Wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا Lakama يزيد nawaita. نويت لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Laka ma nawaita, bukan nawita. Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Terima kasih Yazid. Yazid pula dah. Yazid sahabat dalam kisah ni. Terima kasih Faris. Dari Abu Yazid, iaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ayahnya dan datuknya adalah termasuk golongan sahabat. Sebab itu kalau kita tengok ke atas tu, tengok yang first ayat atas tu, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Betul. Radhiyallahu anhum. Plural. Sebab apa? Sebab Ma'an adalah sahabat Nabi. Yazid, ayah dia adalah sahabat Nabi. Akhnas, atuk dia adalah sahabat Nabi. Tiga-tiga generasi ni. Anak, cucu, toki. Tiga-tiga adalah sahabat Nabi. Sebab tu disebut radhiyallahu anhum. Plural. Okey. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayah dia, atuk dia adalah sahabat. Okey. Satu perkara menarik petang ni. Apa takrif sahabat Nabi? Siapa tahu bila kita sebut sahabat Nabi, siapa dia? Sama Define. waktu dengan zaman Rasulullah. Macam mana? Mereka yang bersama dengan Rasulullah pada masa yang sama. Abu Jahal, Abu Seangkatan Lahab. zaman Rasulullah. Mereka yang seangkatan pada waktu yang sama masa Rasulullah masih hidup. Lagi? Nak yang lebih betul dah tu. Tapi yang lebih tepat lagi. Yang bersama Rasulullah. Abu Talib bersama Rasulullah masa hidup. Adakah Abu Talib sahabat Nabi? Tidak. Ustaz, orang yang hidup sempat berjumpa dengan Rasulullah dan beriman dengannya, dengan agama Islam. Ada sambungan sikit lagi. Sikit lagi daripada dia. Sikit lagi. Seorang yang hidup dapat jumpa Rasulullah dan beriman Rasulullah. Ada satu lagi sambungan yang keempat. Dalam keadaan Islam. Tinggal dalam beriman dengan Rasulullah juga ke? Meninggal dalam keadaan beriman. Okey. Jadi ini poin penting. Sebab hadis ni dia cerita tentang dia cerita tentang Ma'an, Yazid, Akhnas. Dia, ayahnya dan atuknya adalah sahabat. Jadi kita highlightkan wording sahabat ni, sahabiyun. Jadi biar kita, sahabat Nabi siapa? Sekali lagi seorang yang berjumpa Rasulullah. Dia beriman dengan Rasulullah. Dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Ada orang yang tak jumpa Rasulullah. Ada orang yang dia jumpa sahabat Rasulullah sahaja. Dia jadi anak murid sahabat. Itu siapa? Dia tak sempat. Itu dipanggil tabi'in. Dia tak sempat jumpa Rasulullah, dia jumpa sahabat. Itu dipanggil tabi'in. Ada orang dia pada zaman Rasulullah, dia beriman pada Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan beriman, tapi dia tak pernah jumpa Rasulullah. Itu dipanggil apa? Ada tak yang macam tu? Ada tak yang macam tu? Dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Dia beriman. Dia tak pernah jumpa.
Sahabat Kak Sabariyah hidup sezaman dengan Rasulullah, dapat jumpa Rasulullah, dah beriman dengan Rasulullah, dah meninggal dah keadaan beriman, itu sahabat. Yang ni dia hidup sama Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah, dia meninggal pun dah keadaan beriman, tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Bagi contohnya siapa? Haji Habsyah tu. Nama apa? Ni. Wais Qarani. Wais Qarani. Dia panggil tabi'in juga ustaz ni. Uwais Qarni, dia zaman Sayyidina Umar. Antaranya Uwais Qarni. Antaranya Haji Habsyah tu. Najasyi. Najasyi. Najasyi dia beriman di zaman Rasulullah, tapi dia tak pernah jumpa Rasulullah. Masa Rasulullah kat Madinah dapat berita Najasyi ni meninggal, Rasulullah buat solat jenazah ghaib. Dan itulah kali pertama disyariatkan solat jenazah ghaib. Dia hidup zaman Rasulullah, dia beriman, dia tak pernah jumpa, dia mati dah keadaan beriman. Itu dipanggil apa? Tabi'in ustaz. Tak. Tabi'in, dia hidup zaman sahabat. Dia adalah anak murid sahabat. Kalau tabi'in. Yang ni jadi homework minggu depan jawab. Soalan aku Ustaz. Ini homework. Ingat, minggu depan jawab. Kalau saya lupa nak tanya, remind saya. Boleh? Kalau nak selamat, jangan remind langsung minggu depan. Selamat. Okey. Oh, Kak Rahayu, kursi kita sama lah. Kak Rahayu ni kuat main game ni. Ustaz, suami punya lah Ustaz. Okay. Saya tumpang je. Okay. Saya ni alhamdulillah, saya duduk kuliah online, buat kuliah selalu. Kat tepi kuliah saya ni ada satu katil. Biasa lepas kuliah sakit belakang, saya akan baring dulu, lengah belakang. Adalah seorang hamba Allah, dia beli kursi ni, dia hadiahkan. Dia post, dia kata, Allah untung awak ni, saya duduk kuliah, awak kat rumah relax je dapat pahala. Dia bagi hadiah kursi ni, ya Allah. Pada hari tu kami pun ada hadiahkan kepada ustaz kami juga. Bagus. Mana-mana kalau ada ustaz-ustaz yang buat kuliah, hadiahkan pada dia orang supaya tak letih sangat belakang. Saya hari tu, saya ada live dengan Ustazah Asma' Harun. Ustazah Asma' Harun. Jadi, saya duduk tengok kursi Ustazah. Saya tengok, saya kata, Ustazah biasa lepas kuliah sakit belakang tak? Oh, lengah Ustaz, lengah. Masa live. Lengah Ustaz. Saya kata kepada para penonton yang sedang menonton live, siapa nak pahala, sponsorlah hadiah kursi pada Ustazah Asma'. 4 biji kursi sampai. Dia kata ini pahala tau. Ustazah Asma' buat kuliah, dapat pahala. Lalu bila kursi lebih, saya kata, kontak Ustazah Nur Hafizah Musa. Lalu Ustazah Asma' pun dah kursi lebih, hantar pada Ustazah Asma' Nur Hafizah Musa pula. Subhanallah. Apa ni orang panggil, pahala berpanjangan. Okey. Kita masuk jadi tentang takrif sahabat tadi. Ingat homework minggu depan saya nak jawapan. Seorang yang hidup zaman Nabi, beriman pada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman tapi tak sempat jumpa. Apa istilahnya? Bukan sahabat. Aiwa intam bazilah. Betul. Tak sempat nak buat homework dah. Google ke ni? Ustaz jangan suuzan Ustaz. Betul, mukhadram. Ya, mukhadram. Tak jadi homework. Mukhadram. Ya, betul. Ini istilahnya mukhadramun, al-mukhadram. Golongan yang saya tarik sikit nak tukar wording Arabic. Mananya mukhadram. Ni. Saya tulis dekat ruangan chat tu, mukhadram. Itu istilahnya. Masya-Allah. Bagus.
Terima kasih Kak Intan Bazilah. Betul, mukhadram. Ini ilmu penting ni. Kita faham takrif sahabat, kita faham istilah-istilah. Kita belajar hadis kena tahu benda-benda ni. Okey. Jadi Ma'an yang cerita ni. Ma'an cerita apa? Dia cerita apa? Dia kata ayahku iaitu Zaid. Ma'an bin Zaid bin Akhnas. Jadi Ma'an ayah dia Yazid. Zaid pada Yazid. Ma'an kata ayahku iaitu Zaid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah. Lalu dinar-dinar itu diletakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Dia bagi letak kat AJK masjid. Dia kata, wah AJK masjid, ni duit dinar ni aku nak sedekah. Berilah pada siapa-siapa yang layak. Kata Yazid, si ayah. Maka saya, Ma'an, anak Yazid, datang ke masjid untuk mengambilnya. Ma'an ni dia orang susah. Dia perlu duit. Dia pergi masjid. Pergi masjid, ada tak saya perlu bantuan sikit. Jadi AJK masjid bagi duit kepada Ma'an. Jadi Ma'an dapat duit siapa asal? Asal-asal duit siapa? Duit Yazid. Yazid tu siapa? Ayah dia. Jadi macam mana ni? Sambung. Kemudian saya menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ma'an pun orang AJK masjid bagi dah duit dah, dia miskin, dia perlu duit. Orang masjid bagi. Dia pun balik jumpa ayah dia. Ayah berkata, demi Allah, bukan engkau yang aku kehendaki untuk diberi sedekah itu. Ayah kata, aku letak pitih kat masjid, bukan nak bagi kat kau. Aku nak suruh bagi kat orang susah. Kau pula pergi ambil. Ma'an ni memang orang miskin, orang susah. Ayah dia pun tak puas hati. Selanjutnya hal itu saya adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saya? Saya itu siapa saya? Ma'an, anak tu. Dah ayah dia kata, aku letak duit kat masjid bukan nak bagi kat kau. Kau pula pergi ambil. Ma'an kata, dah saya tak tahu ayah letak, saya memang perlu duit. Dah bukan nak bagi kat kau, niat aku. Lalu kata Ma'an, saya pergi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Rasulullah kata, bagimu adalah apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Boleh faham tak? Wahai ayah, kamu yang niat nak sedekah, kamu dapat dah pahala sedekah. Niat nak bagi kat siapa pun, kamu dah dapat pahala. Masa kamu niat, kamu bagi kat AJK masjid, berilah kat orang susah, kamu dah dapat. Laka ma nawaita ya Yazid. Yang kamu niat, kamu dah dapat pahala. Wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Wahai Ma'an, mu tak ada pitih, mu orang susah, mu ambil. Maka kamu dapat apa yang kamu ambil. Kamu layak untuk ambil. Tak ada masalah. Tapi janganlah pakak pula ayah dengan anak. Okey, kalau kita start. Nanti ayah pergi derma kat masjid. Kau pergi minta dengan AJK masjid bantuan tu. Ayah dah glamour sebab suka bersedekah. Duit sampai kat kau. Janganlah buat skrik gitu. Tapi ini tidak dirancang. Nak menunjukkan bahawa kadang-kadang ada orang dia nak bersedekah. Dia kata, Ustaz, nampak ada NGO bagi kat Palestin, nampak NGO bagi kat sini. Saya kadang-kadang tak percayalah Ustaz. Saya sedekah ni sampai ke tidak? Ini bisikan-bisikan syaitan supaya dia tidak bersedekah. Bisikan syaitan. Kita yakin, aku nak bagi, aku nak infak kat NGO ni, nak hantar ke Palestin, nak hantar ke tahfiz ni, nak hantar, dapat dah pahala. Tapi pilihlah NGO yang ada pengurusan yang transparent, yang ada laporan. Macam baru ni kan, isu orang tuduh Nadir An-Nuri yang Palestin tu. Dia present
laporan duit masuk banyak mana, hantar kat sini banyak mana, sumbang kat sini banyak mana, detail. Jadi kita nak menyumbang, kita pilihlah kepada yang kita percayai. Kita percaya, okey, cara aku percaya. Masa itu dapat dah pahala. Infak, kita yakinlah, kita pilihlah. Tiba-tiba kalau kita duduk kat kedai kopi, shopping komplek, ada nampak macam Mak Pit. Tahu Mak Pit? Jalan sedar tak sedar, ni ada nama tak derma untuk Mahat Hafiz. Bolehlah. Nampak pun macam orang mabuk. Itu kita jangan bagilah. Tapi kalau kita nampak okey, NGO, pihak JK masjid, kita bagi. Masa tu dapat dah pahala. Masya Allah. Jadi Rasulullah, jadi hadis ini nak beritahu, ketika dia infak, dia bagi sumbangan, dia nak sedekah, si ayah ini bagi kat masjid, dah sampai pahalanya. Dan anak dia tu yang memerlukan, ambil lah. Sebab kamu layak, kamu jangan tipu. Saya sebut bab ni, saya ucap terima kasih sangat. Penganjur ada bagi sumbangan duit kat saya. Penganjur kata ada di kalangan yang hadir ni infak, bagi sumbangan melalui penganjur. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Alhamdulillah saya terima. Maksudnya nak bagi tahu sampai. Yang bagi tu niat dia dah dapat pahala, dah saya bagi tahu saya ni. Penganjur kita sampaikan sumbangan. Saya subhanallah. Hanya Allah sahaja yang membalasnya. Moga-moga diberkati semualah. Nak bagi tahunya sampai. Dan begitu juga kadang-kadang kita dengan masjid, dengan tahfiz, dengan NGO. Kalau ikut kisah Ma'an dengan Yazid ini, Yazid si ayah, dia nak menyumbang. Dia dah tinggal duit kat masjid. Sampai dah pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit kat bawah ni. Niat Yazid akan bersedekah kepada fakir miskin telah berjaya. Meskipun wang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri. Dan Ma'an, kerana ia berhak menerima sedekah, maka tidak dilarang mengambilnya. Niat seseorang diterima di sisi Allah, meskipun dalam praktiknya seolah-olah tidak sampai kepada yang dituju. Pernah berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada seorang lelaki dia nak bersedekah. Dia nak sedekah, lalu keesokan harinya dia dah prepare dah. Dia pun pergilah. Dia pergi jumpa orang ni seorang, dia beri sedekah. Lepas dia bagi kepada si fulan, ada orang datang beritahu dia, "Cik, awak sedekah tu, awak bagi sedekah tu sebenarnya pencuri. Dia tu pencuri tu." Bahasa sekarang, scammers. Dia pencuri tu yang awak bagi sedekah tu. Lalu lelaki ni kata, "Allah, aku silap bagi." Lalu malam tu dia kata, "Esok aku nak sedekah lagi. Nak tengok orang okey sikit, tak naklah bagi." Esok, hari kedua, dia jumpa seorang perempuan. Dia kata, "Orang perempuan okey sikit kot." Dia pun sedekahlah pada perempuan ni, "Kak, ambil duit, Kak." Lalu ada orang beritahu dia, "Orang yang kamu sedekah tu, perempuan tu sebenarnya pelacur. Kamu bagi duit dia tu pelacur." Allah, dia kata, "Mari aku bagi ke pencuri. Hari ni kena ke pelacur pula, duit aku ni Allah tak terima ke?" Hari ketiga, dia kata, "Aku nak cari orang yang nampak okey sikit lah." Lalu dia cari jumpa orang pakai bersih, smart. Dia pun sedekah kat orang. Ini hari ketiga. Lepas orang tu berlalu, ada orang datang beritahu, "Yang kamu sedekah tu, itu milioner kau tahu. Itu orang kaya dah tu. Kau bagi duit dia tu orang kaya. Nak sedekah baru." Dia kata, "Kenapa asyik tak menjadi?" Pada malam tersebut dia bermimpi. Ada seorang datang beritahu kepadanya, "Wahai si fulan, sebenarnya sedekah kamu ketiga-tiga hari tersebut telah diterima oleh Allah. Allah terima dah sedekah kamu. Dan untuk makluman kamu, pencuri itu selepas dapat duit dari kamu, dia telah berhenti mencuri. Begitu juga dengan pelacur tersebut. Selepas dah kamu bagi duit, dia tak melacur dah. Dan si kaya itu seorang yang kedekut, taik hidung masin." Ini tak sebut dalam hadis Dalam hadis tak sebut taik hidung masin, ni saya sambung. Dan lelaki ketiga itu dia seorang yang kedekut, tak pernah nak bersedekah. Oleh kerana kamu beri kat dia, dia jadi malu kat diri sendiri.
menyebabkan dia insaf dan dia pun mula bersedekah. Ya Allah. Ini. Jadi masa dia bagi tu dia niat dah terima dah. Inu Rabiah. Macam mana kisah yang orang nak sedekah tapi tersilap bagi ke pendosa. Menurut apa yang saya faham, pahala masih dapat. Iyalah, betul lah tu. Jadi kalau kita sedekahkan pada satu organisasi yang meyakinkan, betul. Maknanya kalau kita serah pada organisasi yang, sebab tu saya kata carilah yang kita confident. Sekarang ni ada NGO yang well known, yang report duit, cara pengurusan. So insya-Allah Allah terima dah. Pilihlah. Kalau saya showkan sangat Muslim Care. Kalau ke Palestin itu yang melalui saudara Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri ni dia duduk di Palestin. Nak kata dia seleweng duit pun tak ada guna nak seleweng. Patut dia duduk Malaysia, boleh buat rumah, banglo, beli kereta, ni dia duduk di Gaza. Dapat duit banyak pun nak enjoy apa? Nak menunjukkan bahawa duit itu dia nak salurkan, nak khidmat sungguh-sungguh. Kan? Boleh tak jika dalam keadaan di atas tadi, si ayah menarik balik sedekah yang dah diberi kepada anaknya? Rasulullah dah sebut ni. Ayah, jangan kita melampau dalam beragama. Ayah dah niat ikhlas. Memang khasamtu dalam hadis ni, fa khasamtuhu. Aku dan ayahku. Ma'an dengan Yazid ni dia macam, aku bukan nak bagi kat kau. Dah, ayah saya tak tahu, ayah saya perlu. Dah, aku bukan nak bagi kau. Itu mukhasamah, macam balah lah sikit. Tapi dah Rasulullah dah bagi kata putus. Kamu ayah, kamu niat, dapat dah pahala. Kamu anak, kamu layak sebab kamu susah, kamu ambil lah apa yang kamu ambil. Kamu dapat apa yang kamu niat, kamu dapat apa yang kamu ambil. Jadi, ayah tak payahlah melampau. Bagi balik duit itu, bagi balik kat aku. Tak payahlah. Kerabat lebih utama kan Ustaz? Yang ni masuk jawapan pada soalan Kak Sabariah ni. Kerabat. Kerabat ni apa kerabat? Kalau bahasa Terengganu, kerabat tu Terengganu dia ada dua istilah. Kadang-kadang dia sebut kerabat, kadang-kadang orang Terengganu sebut climbing. Orang Terengganu dia panggil memanjat. Panjat tu dia panggil khabat. Ataupun climbing. Khabat pokok. Khabat pokoknya. Climbing pokoknya. Jadi soalan yang tanya tentang kerabat lebih utama, ya, dalam bab bersedekah, ibda' biman ta'ul, utamakan kerabat, utamakan adik-beradik saudara mara. Kita baca hadis yang ketujuh. Hadis ketujuh ni panjang sikit. Kita cuba settlekan petang ni. Hadis yang ketujuh. Jumpa. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadul asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni nama dia bin ayah Tuki atuk dia ahadul asharatil mashhud lahum bil jannah. Sekejap, saya lupa nak tanya. Sukan Olimpik baru ni yang dapat pingat untuk Malaysia siapa tu? Cuba tulis kat ruangan komen. Masa sukan Olimpik baru ni yang dapat Azizul Hasnan. jujur. Lumba basikal. Dia main apa? Lumba basikal. Oh, Lumba basikal. basikal. Dia dapat pingat apa? Perak. Oh. Azizul nama dia. Azizul Hasan. Okey. Alhamdulillah ada maklumat tu. Okey. Sekarang kita nak senaraikan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga kejap. Siapa tahu? Ustaz perkena kita orang
Yang menang pingat Olimpik kita tahu nama. Sekarang ni kita nak senara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Okey, Abu Bakar, Omar, Abdurrahman bin Auf. Osman, Osman. Ali. Tu hak selamat dah tu Khulafa ar-Rasyidin je senang itu Abdurrahman senang bin hafal. Abdurrahman bin Auf. Satu lagi. Bilal bin Rabah. Lila Zubair Talha ya ke? Are you sure? Zubair Al-Awwam. Lagi? Zubair Al-Awwam. Lagi? Lagi pun nak cari lagi. Abu Ubaidah. Umar bin Khattab. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Umar bin Khattab. Siti Aisyah. Keluarga Ammar bin Yasir. Osman Ammar bin bin Yasir. Affan. Siti Aisyah. Abdurrahman bin Sumayyah Umar bin Yasir. Khattab. Osman bin Umar Affan. bin Khattab. Khalid Al-Walid. Ustaz. Khalid Al-Walid. Ali Al-Walid. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Abu Wakaf tu. Abu Bakar. Allah, dah dapat Talhan jawapan bin dah. Ubaidillah. Ubaidah. Talhan bin Ubaidillah. Ubaidah Abu Jarrah. Ni, ada riwayat Tamizi ni. Kak Ros Aniza. Tengok kat chat tu. Masya Allah. Masya Allah. Macam ni. Belum tu kita faham dulu macam ni. Ada yang Rasulullah sebut dengan jelas dalam hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Nabi sebut dengan spesifik. Ini 10 orang. Jadi ambil petang ni. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ustaz, tadi tu Bilal, Sumayyah, Ammar, Aisyah itu juga ahli syurga. Tetapi ada satu yang spesifik yang Rasulullah sebut dalam sepotong hadis secara jelas. Ya Allah, ini manusia yang masih berjalan atas muka bumi, tapi dia telah mendapat tiket yang statusnya confirm. Allah, 10 orang ni. Allah, kita kena tahu ni nama-nama ni. Tak salah kita tahu nama pemenang pingat Olimpik, tak salah. Tak salah. Tapi kalau kita suruh sebut pemain bola, kita boleh sebut. Pelakon, kita boleh sebut. Yang 10 ni, nenek-nenek, atuk-atuk, ibu-ibu, ayah-ayah, catik petang ni. Nanti buat teka-teki kat anak-anak. Cucu. Suruh cucu hafal ni. Ini nama yang penting untuk kita hafal. Nama yang Nabi sebut, mereka ni hidup lagi. Tapi dia bukan waiting list tiket dia. Tiket yang status confirm. Ahli syurga. Allahu Akbar. Boleh ingat tak 10 orang? Cuba baca yang tulis tu. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nak tahu tak macam mana saya boleh ingat lancar 10 orang ni? Nak tahu cara dia? Sebab saya baca dekat chat ni, kan dia ada tulis ni. Dah, kita ingatlah, kita boleh ingat. Ini nama-nama yang penting. Ini nama tokoh yang penting. Itu baru nak ingat nama. Kita tak bincang lagi tentang sejarah hidup dia. Tapi masuk baca hadis kita ni lah. 620 dah. Hadis kita ini diriwayatkan oleh salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia cerita. Dia cerita apa? Katanya
Rasulullah telah datang padaku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada kerana kesakitan yang menimpa diriku. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, sahabat Abi Waqqas sakit. Jadi Rasulullah datang ziarah. Okey, di sini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah orang sakit. Is a very good leader. Ini pemimpin yang hebat, di ziarah sahabat-sahabat yang sakit, di ziarah anak buah. Kalau kita bos, ada staff kita yang sakit, jenguklah. Mesti sekarang tak boleh ziarah sebab COVID, tak boleh ziarah. At least telefon, WhatsApp, tanya khabar. Contohilah Rasulullah. Ni sekarang tak boleh ziarah fizikal, ziarah secara online. Jadi sahabat Abu Waqqas pun bila Rasulullah datang ziarah, Sa'ad pun cakap, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini agak berat sebagaimana keadaan yang kau ketahui. Sedang saya seorang yang berharta dan tiada yang mewarisi hartaku itu melainkan seorang puteriku. Dia ada anak puan je seorang. Sa'ad, dia ada anak puan seorang. Dia ada banyak harta. Jadi tanya, boleh tak wahai Rasulullah, saya bersedekah 2/3 daripada harta. 2/3 ni lebih pada separuh ke kurang? 2/3. Lebih daripada More separuh. than half. Kan? Kalau 2/3 lebih pada separuh. Lebih pada separuh. Lalu dia tanya Rasulullah, boleh tak Rasulullah? Saya anak puas seorang. Ada harta banyak. Boleh tak saya nak ambil 2/3, saya nak sedekah je. 1/3 saya tinggallah kat dia. Tu pun banyak dah Rasulullah. Kenapa jawab Rasulullah? Jawab baginda, tidak. Tak boleh. Saya berkata pula, separuh. Rasulullah, kalau saya sedekah separuh, separuh lagi saya tinggalkan anak perempuan saya. Baginda berkata, tidak. Tak boleh. Separuh pun tak boleh. Saya berkata lagi, kalau 1/3 okey tak Rasulullah? Lalu baginda bersabda, ya boleh 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak dan besar. Al-thuluth wa thuluthu kathir. Rasulullah kata, bolehlah kalau kau nak sedekah 1/3. Tu pun banyak sangat dah. Tu pun banyak sangat dah 1/3 harta. Maksudnya banyak sangat dah kau sedekah. Jangan lebih daripada 1/3. Sebab apa? Baru Rasulullah beritahu sebab dia. Sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu adalah lebih baik berbanding engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta pada orang. Sesungguhnya tidak ada satu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahalanya. Sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan isterimu. Suami-suami jangan kedekut dengan isteri. Jangan berkira. Ni dengan kawan-kawan makan wayu, steak. Dengan isteri buat balik roti canai kosong je. Dengan member-member makan sedap. Dengan member ikan bakar lah, ikan kambing lah. Dengan isteri nasi goreng Cina dia buat balik. Allah. Tahu tak isteri-isteri? Setuju? Tak Ustaz, suami kita orang okey Ustaz. Alhamdulillah, hargailah. Okey. Jadi jadi Rasulullah kata, Rasulullah nak bagi tahu sesungguhnya setiap nafkah yang kita belanja, termasuk yang kita beli makanan untuk suap ke mulut isteri pun dapat pahala sedekah. Abu Ishaq meneruskan huraiannya. Saya berkata lagi, sahabat Abu Waqqas, apakah saya ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu? Ini masa Haji Wida kan? Sahabat Abu Waqqas dia stay di Mekah. Rasulullah dan para sahabat balik ke Madinah. Apakah saya ditinggalkan? Beliau menjawab, Rasulullah sebut, sesungguhnya engkau itu tiada ditinggalkan. Kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan untuk mendapat keredaan Allah. Ni kamu buat satu-satu dengan niat untuk dapat keredaan Allah. Melainkan engkau bertambah darjat dan keluhurannya di sisi Allah.
barangkali sekalipun engkau ditinggalkan, sehingga ramai orang akan mendapat manfaat dari hidupmu, di samping ada kaum yang lain merasa rugi kerana kamu. Mana kalau kamu stay di Mekah ni pun, ada orang akan dapat manfaat daripada ilmu kamu di sini, sebab Mekah dah jadi negara Islam. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu, dan janganlah engkau balikkan mereka pada tumit-tumit mereka, maknanya murtad. Nabi doa kepada para sahabat, janganlah kau balikkan mereka pada tumit mereka, iaitu menjadi murtad kembali sepeninggalanku nanti. Tetapi yang miskin, rugi, ialah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa sangat kasihan padanya sebab matinya di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim. Poin hadis ni adalah pada ucapan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap belanja kamu, sehinggalah yang kamu suap ke mulut isteri, kalau kamu niat untuk dapat keredaan Allah, itu pun pahala sedekah kamu dapat. Di situ poinnya. Kemudian tentang Sa'ad bin Khawlah itu panjang kisahnya, tentang yang nak stay di Mekah ke tidak, itu sambung dengan cerita saja. Tapi poin yang berkait dengan bab kita ialah apa yang Rasulullah sebut, setiap apa yang kamu infakkan, walaupun yang disuap ke mulut isteri, walaupun yang disuap ke mulut anak-anak, itu tetap kamu mendapat pahala. Niat infak ataupun niat ini tanggungjawab aku sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Hadis ini menjelaskan beberapa hukum. Wasiat seseorang yang akan mati tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari harta kekayaan. Sehingga bila berlaku wasiat melebihi 1/3, maka ahli waris maka ahli waris untuk menolak dan membatasi sehingga 1/3. Ini bab wasiat. Contohnya, kita sakit, kita kata harta saya tinggal nanti, separuh ni beri kat mak tahfiz lah, tidak sah wasiat tersebut. Dia kena 1/3 dan ke bawah. Lebih pada 1/3 tidak sah. Maknanya 2/3 akan diagihkan secara faraid kepada ahli waris. Tak boleh wasiat lebih pada 1/3. Yang kedua, segala amal perbuatan yang buku sama dengan saya ni, dia tulis apa tu? Segala amal perbuatan binasa ke? Potong perkataan binasa jadi biasa. Ni kena baca kitab ni, kena mengaji. Kalau baca seorang-seorang bahaya. Dalam buku ni dia tulis apa? Saya baca dulu. Segala amal perbuatan binasa apabila diniatkan untuk mencapai keredaan Allah, maka akan mendapat pahala dan dihitung sebagai ibadah, sebagaimana belanja yang lazim untuk anak, keluarga dan sebagainya. Jadi perkataan binasa ini salah cetak. Sebenarnya apa? Segala amal perbuatan biasa. Mana perbuatan biasa? Beli makanan, beli nasi goreng, beli ikan, beli beras, beli roti untuk anak isteri. Bila diniat untuk cari keredaan Allah, binasa dan ada ustaz tambah kecuali. Segala amal perbuatan binasa kecuali apabila niatkan untuk. Bagus juga Kak Rahimah. Binasa dan ada ustaz yang tambah kecuali. Tapi dia di sini segala amal perbuatan biasa apabila diniatkan untuk mencapai keredaan Allah, maka akan mendapat pahala dan dihitung sebagai ibadah, sebagaimana belanja yang lazim untuk anak, keluarga dan sebagainya. Biasa. Kita beli makanan untuk anak isteri. Ini amalan biasa. Jadi kita niat, ini tanggungjawab aku sebagai suami, ini untuk mencapai keredaan Allah, maka ia akan mendapat pahala. Yang ketiga, amal yang telah dikerjakan kerana Allah jangan ditarik kembali, sebagaimana hijrah dari Mekah atau hijrah dari Mekah ke Madinah atau sedekah, maka jangan berusaha mengembalikan barang yang sudah disedekahkan itu kembali kepadanya,
sama ada dengan membeli atau menukar yang lain. Dan bagi seseorang Muslim, tidak ada masa terlambat dan ketinggalan masa. Bila sahaja ia suka beramal bersungguh-sungguh kerana Allah, maka ia masih mendapat mengejar darjat dan kedudukan yang tetap disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya gitulah. Ini dia punya pengajaran hadis. Tapi apa yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wasiat hartanya. 2/3 Nabi kata jangan, separuh jangan, 1/3 Nabi kata okeylah, 1/3 tu pun banyak dah tu. Kamu tinggalkan anak-anak dan keturunanmu dalam keadaan ada duit, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta dengan orang. Tapi kena ingat satu perkara, ibu-ibu dan ayah-ayah, ya nak tinggal anak-anak dengan duit dan harta, tapi tinggalkan juga agama pada mereka. Kalau tinggal duit dan harta saja, agama tak ada, duit itu akan hilang habis. Tapi kalau ada agama, dia well managed. Dia akan uruskan harta yang kita tinggal itu, bahkan kita dapat saham pahala pula. Jadi tinggalkan harta bagus, tetapi perlu ada agama untuk diuruskan harta tersebut. Tapi kalau tinggal harta saja tak ada agama, akhirnya harta pun habis rosak macam tu sahaja. Hadis yang ke-8. Allah tidak melihat rupa parah dan luaran kamu, tapi Allah lihat hati dan amalan kamu. Ini menarik. Kita akan bincang dalam kuliah akan datang insya-Allah. Saya walaupun keluar macam ni, hati baik tau. Ni cerita ni. Ini kita bincang minggu depan. Saya walaupun macam ni, walaupun awak nampak saya pakai seksi, tapi hati baik tau. Allah tak tengok luaran, Allah tengok hati. Kita bincang minggu depan hadis. Nabi sebut, ini hadis yang berkait. Siap baca hadis lagi. Baik, macam mana pun kau, kalau tutup aurat tetap Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadis yang ke-8 minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Malam ni ada kelas lagi? Wallahu a'lam. Selesai kita. Boleh faham? Boleh ikut kelas cara macam ni? Boleh Ustaz, bagus ni, bersantai je. Faham Ustaz, faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada apa-apa komen, kalau ada apa-apa cadangan, beritahulah. Beritahu. Supaya kita boleh baiki dari masa ke masa. Yang paling penting, nak suruh faham. Faham dan sebarkan. Ya, betul. Faham dan sebarkan. Alhamdulillah. Nak tanya pasal buku tu, saya tengok kat Shopee yang buku biru yang Ustaz guna tu tak ada. Kat Shopee ada lama tu. Nampak tak dia buku yang macam ni? Yang ganti Ustaz punya tu Ya, dah betul, warna betul, yang ni. Dia macam tu. edisi baru. Saya pun beli yang Ni macam tu. edisi Itu baru. dia iklan pun suruh beli yang macam itu. hijau dengan warna. Sebab ini ganti yang ibu Ustaz. Buku Ustaz warna biru, tak ada lagi dah. Ya ke? Itulah tak ada. Yang dekat Shopee tu jilid 1. Boleh beli yang tu lah, jilid 1 dulu. Apa? Yang penting tajuk dia Riyadhus Salihin. Terima kasih. Tak Terima kasih apa. Ustaz. Undur dulu Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya pun minta diri dulu. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih Terima kasih banyak. Ustaz. Pasal niat, Assalamualaikum. pasal niat sekarang nak jumpa minggu depan. InsyaAllah. Pasal niat sekarang nak masuk kelas awal minggu depan. Awal main dia terganggu. Main slow. Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.